Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isyo, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center di Lost City. Jadi hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita adalah Dr. Rafidah, ia pakar buah pinggang daripada Hospital Putrajaya, dan beliau juga adalah ahli Majlis Tertinggi Pertubuhan Twitter Perubatan Malaysia ataupun MedTweet MY, dan hari ini kita akan membincangkan dengan lebih mendalam mengenai berlari dan kesihatan paru-paru apakah kaitannya Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput Dr. Rafidah Abdullah. Dipersilakan. Assalamualaikum Dr. Rafidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekejap saya tengah nak livekan dekat Facebook. Apa khabar Nurul? Okay. Alhamdulillah. Sihat Dr. Rafidah? Sihat, terlebih sihat ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, jadi mungkin sementara kita menunggu netizen yang lain, mungkin netizen yang dah bersama-sama kita boleh clarify okey tak kualiti audio di bahagian netizen di sana? You all boleh dengar suara kami secara clear tak? Ada ataupun ada gangguan bunyi-bunyi yang mengganggu ataupun bagaimana? Dan mungkin juga netizen yang bersama-sama kita boleh tolong share Facebook live kita supaya lebih ramai rakan-rakan anda boleh berkongsi ilmu dan mungkin boleh bertanya soalan jika ada soalan-soalan yang ingin kita bincangkan Okay, Alhamdulillah kita dah ada 39 viewers ni Dr. Rafidah. Kita nak teruskan ke ataupun kita nak tunggu lagi? Boleh kot, tak ada masalah. Okay, alright, baik. Okay, jadi dah ada 23 viewers. Okay, jadi kita akan teruskan dengan soalan pertama Jadi apakah definisi berlari? Apakah yang dimaksudkan dengan berlari itu sendiri Seperti yang kita tahu Dr. Rafidah adalah seorang maratoner rajin terlibat dengan aktiviti maraton dan juga ada banyak menghasilkan YouTube video mengenai tips-tips berlari maraton. Jadi memang orang yang sangat layak untuk berkongsi mengenai berlari ni Jadi mungkin Dr. Rafidah boleh share apa sebenarnya dimaksudkan dengan berlari, apa definisi sebenar dia tu? Terima kasih Nurul. Actually saya ni rakyat marhain je, bukannya pelari profesional. Berlari tu pun seronok-seronok je sebenarnya. Tapi betul bila you cakap definisi berlari, tadi saya baru je pergi ke Dewan Bahasa dan Pustaka punya kamus. Tak ada sebenarnya definisi berlari. Dia kata kalau berlari tu pergi menjauhkan diri. Alamak, ada tak tahu apa definisi berlari. Tapi berlari maksudnya menjauhkan diri. Okey. Menarik juga. Tapi dari segi apa yang kita nak kupas hari ni mungkin adalah aktiviti larian tu kan. Aktiviti berlari tu ialah berlari tu ada yang exercise ni banyak macam-macam jenis. So berlari tu adalah salah satu daripada senaman yang kita buat Tapi kalau kita kupas kalau saya sebut tadi, Nurul ada sebut saya pelari maraton, mungkin ramai yang tak faham lagi orang kata apa dia maraton. Mungkin saya kupas di situ lah kan, berapa jarak dia Kalau maraton jarak dia 42 km tau. Kalau biasanya so bukan senang nak lari maraton 42 km walaupun saya ni bukan pelari laju, pelan-pelan je. Jadi dia ada maraton, full maraton, half maraton tu dia adalah 21 km. Lepas tu ada quarter maraton 10 km. Yang lain-lain tu macam fun run lah. 10 km tu sebenarnya fun run juga sebenarnya. Tapi kalau berlari tu adalah salah satu aktiviti exercise. Mungkin definisi dia tak tahulah, berlari jalan tu laju sikit ke that one is fast walk kan. I pun tak tahu apa definisi berlari sebenarnya. So ada orang lagi laju, ada orang lagi perlahan, ada orang lagi pecut, ada orang lagi relax. So macam-macam lah di situ. Jadi mungkin untuk pesakit paru-paru atau mungkin pesakit asma atau pesakit COPD yang teruk yang mungkin ada kesukaran jika berlari kerana jika mereka ingin berlari mereka akan segera mendapat susah nafas. Jadi mereka perlu berbincang dengan doktor mereka dan juga mungkin ahli fisio untuk menentukan tahap larian mana yang sesuai dengan kesihatan mereka berdasarkan penyakit paru-paru yang mereka ada Baiklah, mungkin ada satu soalan daripada Ashraf USM ni. Dia kata, salam dok, saya sekarang dalam progress increase fitness. Macam mana nak singkatkan tempoh DOMS, DOMS? DOMS ni pun saya tak pernah dengar lah apa maksud dia. Mungkin Ashraf boleh, mungkin Dr. Rafidah boleh share apa maksud DOMS ni. DOMS tu delayed onset muscle soreness. I see. So
So actually dia tak ada nak singkat-singkat tu, tak ada. Kalau kita cakap pasal fitness, kita cakap pasal pelari endurance dan sebagainya, dia tak ada benda-benda yang singkat lah sebenarnya. So nak elak-elakkan benda-benda DOMS tu, dia kena fitness tu kena increase lah. Betul dia cakap macam mana nak increase fitness. Increase fitness namanya kena kerja keras lah. Baru kita nak elakkan delayed onset muscle soreness. So maknanya jika anda punya, saya bagi contoh lah, jika anda punya otot-otot tu dah kondusif untuk berlari 42 km, insyaAllah esoknya ataupun lusanya lepas anda berlari marathon tu anda tak sakit. Maknanya anda dah betul-betul training dan dah betul-betul boleh undergo that kind of activity lah. So biasanya kalau tanya saya jarang DOMS ni adalah. Kalau tak training, tiba-tiba nak lari marathon 42 km memang sakit lah. Kalau tak sakit tu lag lah juga kan. Tapi saya rasa yang the key to reduce DOMS tu, you kena make sure that you punya keadaan fizikal memang elok lah untuk aktiviti yang anda pilih tu. Maksudnya kena regular training, regular exercise, and then lama-kelamaan you akan get used to it and dah akan dapatlah akan kuranglah soreness tu ya. Kita mungkin Dr. Rafidah boleh share apakah kesan berlari ni kepada kesihatan umum. Kenapa sebenarnya elok untuk kita dan masyarakat kita ni berlari dari segi kesihatan umum tu? Jadi saya nak sharekan apa yang saya selalu definisikan gaya hidup sihat kan. Kalau gaya hidup sihat tu antaranya adalah senaman. 150 minit seminggu ataupun 30 minit 5 kali sehari, 5 kali seminggu macam tu. So sebenarnya dia tak perlu berlari, dia boleh buat apa-apa aktiviti. Jadi untuk saya, pilihan saya berlari sebab dia senang. Kita pakai kasut keluar rumah dah berlari. Jadi apa-apa pun boleh, nak swimming ke, nak main tenis ke dan sebagainya. Tapi saya nak tarik sikit apa yang Dr. Nurul cakap tadi pasal pesakit. Pesakit yang ada penyakit. Sebelum mencuba ataupun buat aktiviti apa-apa, mungkin bincang dengan doktor anda jika anda ada penyakit kronik. Saya selalu dapat kata message ataupun soalan daripada pesakit-pesakit buah pinggang, pesakit dialisis ya. So jadi kalau pesakit dialisis tu ada beberapa isu. Kalau dia sihat, saya dulu pun ada juga pesakit saya yang dialisis, bila saya panjat gunung apa tu, dia lagi laju dari saya pun ada. Dulu-dululah. Jadi kita kena tengok kalau anda ada masalah anemia, darah tak cukup, anda cepat penat, mungkin anda tak boleh berlari banyak. Ya? Ataupun anda dulu sakit dialisis saya, saya cakap laju, naik gunung pun laju dari saya, berlari pun laju dari saya. So depends on keadaan you ataupun keadaan kesihatan you. Dia tak ada satu jawapan untuk semua orang. Jadi saya harap faham dari situ kan. Baiklah. Ada soalan juga ni daripada Nurul Elisa. Assalamualaikum dok, saya pesakit asma. Macam mana nak jaga pernafasan semasa run? Saya ada target di 40, saya nak try full marathon, saya belum try 10 km. Jadi untuk pesakit asma, betul tu. Jadi untuk pesakit asma yang Nurul Elisa, you kena identify dulu you ni asma yang step keberapa. Sebab untuk asma kita ada rawatan ikut step lah. Ada step 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Jadi kalau step 1 di mana anda hanya perlukan pakai inhaler bila perlu ya. Jadi mungkin anda boleh cuba berlari perlahan-lahan ya. Dan selain daripada tengok step jenis apa, anda perlu juga tengok apa yang boleh trigger atau menyebabkan serangan asma anda. Ada setengah orang physical activity ya boleh menyebabkan asma datang. Jadi untuk pesakit yang asmanya senang di-trigger ataupun disebabkan oleh physical activity, anda dinasihatkan untuk memakai pump pelega ataupun yang MDR atau warna biru tu sebelum anda exercise. Jadi Nurul Elisa, nasihat saya anda perlu berbincang dengan doktor anda, lihat keadaan asma anda, peringkat yang keberapa dan apakah yang boleh trigger atau menyebabkan serangan asma tersebut, dan kemudian baru kita boleh plan ya bagaimana untuk anda nak join full marathon before 40 ya. Satu semangat yang cukup bagus ya. Okey Dr. Rafidah. Saya nak tambah sikit. You mungkin tak tahu kita punya Matt Mai punya ahli majlis tertinggi seorang lagi, Hirman, dia pun asma tau. Tapi dia dah berlari half marathon ya. Tapi dia bawa inhaler dia. Tapi yalah dia tak push lah. Maknanya dia tahu dia punya ability. Jadi so insyaAllah lah kalau asma tu dikawal, betul tak? Asma tu dikawal, insyaAllah boleh. Saya doakanlah agar dapatlah. Tapi tak semestinya seseorang itu perlu sangat nak lari full marathon. Saya rasa bagi saya lah lepas dah buat 23 kali adalah agak perkara gila jugalah kan, sebab bukan benda yang perlu lah sebenarnya. Tapi kalau betul nak rasa, insyaAllah lah kalau kita kerjasama dengan doktor boleh lah kot.
InsyaAllah saya doakan. Jadi yang penting kita regular exercise, tak kisahlah marathon ataupun tidak. Yang penting regularkan, jadikan ianya adalah suatu rutin ya, yang anda buat setiap hari paling kurang 30 minit sehari ya. Tidak ada gunanya kalau macam sehari ni anda buat sampai beberapa kali marathon ya, tapi lepas tu stop ya. Jadi yang paling penting adalah regular, berterusan walaupun sedikit. Okey, baiklah, mungkin Dr. Rafidah boleh share apa pula kesan berlari ni kepada paru-paru? Itu sebenarnya patut soalan kepada you tu. Paru-paru, tapi apa yang saya faham lah kan, apa yang saya faham, sebab saya ramai juga yang tanya kenapa bila saya berlari sesak nafas kan, sesak nafas. Tapi betul lah bila kita nak berlari, kita nak memerlukan otot, oksigen yang banyak pada otot kan. Bila macam tu paru-paru kita, apa kita fikir kita punya paru-paru punya apa fungsi paru-paru oksigen akan masuk, kita bernafas, oksigen masuk dalam paru-paru dan oksigen akan masuk ke dalam kita punya capillary kan, dalam melalui proses diffusion lah, oksigen masuk, oksigen sampai ke salur darah tu, capillary salur darah, lepas tu oksigen tu pula kena pergi ke kita punya otot-otot. So lepas yang masa yang sama bila otot tu dah itu dia keluarkan karbon dioksida pula kena keluar daripada paru-paru juga. So proses tu macam nampak macam senang lah sebutnya, tapi bila anda melakukan senaman, berlari terutamanya, anda memerlukan banyaklah kan oksigen tu. Jadi kalau anda tidak, orang kata tidak training dan sebagainya, benda tu lambat dan anda jadi sesak nafas. So katalah bila anda training kan, anda selalu buat macam saya, kalau saya nak training untuk full marathon yang 42 km tu, saya pergi training 4-5 kali seminggu. Jadi bila macam tu anda punya muscle otot-otot tu, otot apa capillary pun boleh bertambah, oksigen orang kata oksigen punya exchange boleh masuk lagi cepat lah, betul dah pakai paru-paru ni. Betul. Okay. So capillary anda expand ya, oksigen anda senang masuk lagi banyak ke paru-paru, lepas tu lagi senang dia pergi ke otot-otot, dan paru-paru anda pun otot-otot dia pun sudah build up kan, benda tu dah jadi nafas lagi elok, lagi banyak training, lagi banyak benda tu lebih baik. Jadi sebab tu tak ada shortcut. Tak boleh lah hari ni sekali training terus nak buat full marathon, itu tak boleh. Kalau boleh buat tapi sakit lah itu kan. Betul. Okay. Ada betul tambah sekali Dr. Rafidah. Mungkin saya just add on, saya tambah sikit-sikit lah Jadi sebenarnya memang betul ya apa yang Dr. Rafidah share tadi. Kita tengok ada dua efek yang sangat bagus ya, kesan berlari ataupun exercise ya kepada paru-paru ni. Yang pertama ialah otot ya, dengan kita exercise, dengan kita berlari, kita boleh menguatkan otot-otot kita, termasuklah otot-otot pernafasan ya. Jadi kita memerlukan banyak otot-otot untuk bernafas, iaitu otot diafragma ya, otot intercostal muscles ya. Jadi bila kita exercise, bila kita berlari, kita sebenarnya menguatkan fungsi otot-otot tadi. Jadi bila otot-otot kita semakin kuat, pernafasan kita semakin lancar ya. Yang keduanya ialah bila kita berlari dan exercise ya, kita sebenarnya meningkatkan oksigen yang kita gunakan dan juga meningkatkan karbon dioksida yang kita hasilkan. Jadi bila kita berlari ya, pertambahan oksigen yang kita perlukan, pertambahan karbon dioksida yang kita hasilkan, itu akan meningkatkan kecekapan saluran darah kita untuk menukar oksigen tadi dan karbon dioksida tadi. Jadi apabila sistem peredaran darah kita semakin pantas dan cekap, sistem otot kita semakin kuat, jadi secara keseluruhan fungsi paru-paru kita akan lebih baik dan lebih berkesan, dan seterusnya fungsi kesihatan organ-organ kita yang lain juga akan lebih baik dan mantap ya. Okay, jadi Dr. Rafidah ada soalan daripada netizen ni, dia kata sekejap ya, AB Japirin, selalu baru lari 3/4 km dah besok lutut sakit, nak berdiri pun payah. Jadi mungkin ni yang muscle soreness tadi kot ya. Mungkin ni sebab jarang exercise kot, ada problem macam ni. Itulah saya rasa mungkin boleh rujuk balik kepada video saya juga, ada 1-2 video saya buat di YouTube nak mengatakan janganlah, kalau tak mampu bukan boleh terus berlari je. Ya, mungkin kita buat jalan dulu, lepas tu berjalan laju. Ya, kita tingkatkan aktiviti sikit demi sikit. Kita tak perlu nak rushing untuk mencapai yang target yang sangat tinggi ya, pelan-pelan. Mungkin lepas tu kalau ada masalah lutut, mungkin kena periksa lah kenapa pula masalah lutut sakit kan. Mungkin ada masalah di situ yang perlu rawatan. Okey, baiklah. Mungkin ini berkaitan dengan soalan kita yang seterusnya, iaitu apakah masalah-masalah atau komplikasi yang boleh berlaku jika kita melakukan senaman berlari ni Dr. Rafidah yang biasa kita jumpai? Sebenarnya kalau anda tidak orang kata fit tiba-tiba nak berlari macam saya sebut tadi lah, anda tidak buat persediaan, tiba-tiba nak buat lari jauh dan sebagainya,
Tadi satu sakit masa sonus, lepas tu lutut lah, semua. Tapi yang saya risau adalah saya nampak banyak juga, bukan banyak, adalah juga kan kalau kita tak pernah, kita ada risiko, maknanya kita ada kecil manis, kita ada obesity, benda-benda tu memang kalau kita tengok klinik kita memang ramai lah, statistik pun dah menunjukkan memang kadar obesity tinggi di negara kita. Jadi ini saya elok periksa dahulu takut ada masalah jantung yang tidak disedari. Kalau macam tu tiba-tiba kita nak berlari laju dan sebagainya, mungkin ada risiko di situ. Jadi bukan bila ada penyakit jantung pun, bila ada penyakit jantung pun kena berlari juga, bukan kena bersenam juga, tapi dia kena tahulah macam mana. Jadi saya nak syorkan lah kalau boleh yang tak pernah berlari seumur hidup tiba-tiba nak berlari tu, saya syorkan buat pemeriksaan dulu. Kalau macam anda dah berlari sejak daripada umur anda 5 tahun ke, okey lah, mungkin tak ada masalah sangat kan. Tapi kalau tak pernah berlari, tiba-tiba tengok video saya berlari tu, syok pula nak berlari, itu memang kena periksa dululah, jangan terjun je. Sebab banyak ya masalah yang mungkin dia boleh dapat sudden heart attack kan, sebab tiba-tiba mengejut. Jadi badan kita ni memang tak sesuai kalau tiba-tiba terkejut dengan benda-benda yang tak biasa kita buat. Jadi better buat health screening dulu sebelum kita mencuba aktiviti yang lasak ni ya. Jadi mungkin kita Dr. Dr. Rafidah boleh sharekan juga apa ujian-ujian yang mungkin kita boleh lakukan ya untuk melihat kesan-kesan berlari ni, mungkin kepada nadi kita ke. Biasanya apa yang Dr. Rafidah lakukan? Pakai smartwatch ke macam mana untuk kita nak tengok? Hari ni pakai smartwatch. Okey. Petang ni nak berlari, insyaAllah saya bawa saya punya pakar-pakar berlari. Bila bekerja dengan saya tu, itulah nyanyi-nyanyi saja kan. Tapi yelah, banyak lah smartwatch. Tapi bagi saya lah, sebab saya dah lama berlari, saya pun dah tahu orang kata berapa heart rate saya tak ada masalah sangat. Sebab kita fikirlah kalau kita tidak berapa aktif, kita tidak berapa fit, tiba-tiba nak berlari, nadi anda jadi laju, anda jadi sesak nafas dan sebagainya. Tapi saya sebab dah lama berlari, saya tahu benda tu boleh berlaku. Jadi saya tahu nak pace diri saya. Kita tahu pace pace maknanya kita jangan laju sangat, jangan pelan sangat, kita tahu. Tapi ialah memang banyak gadget nak tengok, BMAX lah, apalah. Saya sebenarnya kadang-kadang lari pun tak pakai jam, tak apa. Jadi yang janji kalau yang nak baru berlari tu pelan-pelan, baru yang nak minimal 150 minit seminggu pun saya ingat tak payahlah watch. Tapi yang nak berlari serius, kita kena tengoklah anda nak berlari serius, nak lawan Usain Bolt ke, anda nak berlari suka-suka macam saya ke. Kalau saya selalu tengok pace. Biasanya kalau macam smartwatch ni, saya tahu berapa pace saya, berapa kilometer per hour, for example, berapa minit 1 kilometer dia bagi tu. So saya tahu saya pace. Sebab kalau laju sangat anda penat, sesak nafas ya, pelan-pelan. So lepas tu heart rate dia, saya tak pakai heart rate tapi boleh pakai heart rate, so anda akan tahu. So bila heart rate tu tinggi, lama sangat pun anda jadi penat. Jadi dia ada dia punya orang kata maksima dia sebelum anda rasa penat tu, dia akan boleh measure. Tapi bagi saya itu terlampau teknikal. Saya biasanya tak guna sangat benda. Tapi kalau suka, memang banyaklah di pasaran. Saya tak ada kata apa brand ni lebih baik dari brand ni ke apa ke. Bagi saya ada 2-3. So saya bukan tengok jenis apa, saya tengok colour apa baju saya guna colour tu je. Tapi banyaklah di pasaran sana. Kalau anda nak serius berlari, memang banyak gadget dan anda boleh tengok di YouTube macam mana cara nak maksimalkan benda tu semua. I see. Jadi tapi kalau kita tengok kebiasaannya kajian menunjukkan untuk memastikan pembakaran kalori itu berlaku dengan berkesan ya, kalau boleh heart rate kita tu dalam 10% ya pertambahan daripada kebiasaan heart rate kita yang biasa ya. Jadi untuk pengetahuan semua ya, kita perlu berhati-hati juga dengan kadar oksigen dalam badan kita, terutamanya pesakit asma, pesakit COPD ya. Kebiasaannya normal oksigen adalah 95% dan ke atas, tetapi sekiranya oksigen anda rendah ya, kurang daripada itu, jadi anda perlu berhati-hati. Kalau di hospital, kebiasaannya para doktor akan gunakan pulse oximeter lah, di mana kita boleh check berapa level oksigen. Contohnya ni yang saya selalu bawa untuk buat round saya, dan saya akan check lah pesakit, jadi senang kan. Jadi daripada ini kita boleh tahu berapa you punya heart rate, berapa you punya oksigen. Tapi untuk berlari tak perlulah pakai alat ni. Sekarang ni oksigen saya ialah 99%, heart rate saya ialah 80 per minit. Jadi ini adalah normal lah ya. Jadi ini adalah kalau doktor di hospital. Saya punya heart rate 60
Oh tu, okey. Itulah saya masih lagi insyaAllah cuba berlari sedikit-sedikit 30 minit sehari. Okey, baiklah. Jadi mungkin kita boleh cuba jawab. Ada soalan daripada netizen ni. Dia kata, Encik Arif Kasim, misalnya doktor, saya seorang sakit buah pinggang yang menjalani dialisis menggunakan fistula di tangan kiri. Soalan saya, adakah boleh saya bermain sukan seperti badminton? Sebab saya left-handed. So dia ada fistula tangan kiri, lepas tu dia left-handed. Boleh ke dia main badminton? Menarik ni. Ya, sebenarnya kalau dari segi keseluruhan kita tidak galakkan anda satu membuat fistula di tangan dominan anda sebab kita tahu anda nak menggunakan tangan tu kan. Kedua, jika dah ada fistula di tangan kanan, tangan anda yang dominan tu memang kita sebenarnya tak galakkan sangat untuk orang kata menggunakan sangat tangan yang ada fistula, tapi saya faham lah kalau tak main badminton pun problem juga. So jadi saya rasa elok bila doktor datang melawat nanti anda tunjukkan fistula tu, anda tanyakan soalan ni, boleh dia periksa dan dia bagi pendapat dia. Mungkin lah kalau pesakit saya mungkin saya cakap kalau nak main okey tapi jangan rimas sangat, jangan beria sangat lah, sikit-sikit mungkin boleh, tapi sebenarnya tak sangat digalakkan. Mungkin boleh belajar untuk main badminton pakai tangan kanan. Kan dapat new skill kan untuk tangan kanan, train tangan kanan tu. Okey, mungkin Dr. Rafidah boleh share kan apakah tips untuk konsisten berlari ya? Macam mana Dr. Rafidah maintain your consistency kan, macam tetap konsisten untuk buat setiap hari. Jadi apa tips-tips untuk kita kongsikan dengan para netizen supaya orang pun boleh juga mewarisi konsistensi tu? Sebenarnya benda ni disiplin je, tak ada benda lain. Disiplin ni yang paling susah, yang kemalasan pun paling susah juga, terutama lepas MCO ni kan, semuanya macam nak keluar rumah macam kan, tapi kita kena overcome barrier tersebut. Memang susah saya tahu, tapi kalau saya tengok kalau yang pelari-pelari ni ataupun yang biasa berlari macam saya kan, saya lepas kita overcome initial yang awal tu, atau kita lepas tu kita bila dah kebiasaan, lama-lama kita rasa kalau tak berlari rasa relax. In fact kalau saya buat round kan dulu, kalau saya punya staff tengok ini mood tak bagus ni, doktor dah berlari ke semalam, kalau tak berlari lagi dia berlari katanya. So dia ada macam endorphin tau, lepas nak berlari terus nak berlari. Tapi saya rasa memang kena overcome inertia yang awal-awal tu. Memang susah sebenarnya. Lepas dah mengatasi itu semua, berdisiplin, berdedikasi, bersemangat dan nak ada fokus. Mungkin lagi satu, kita perlu ada fokus. Apa fokus anda? Anda nak fokus jadi berlari 5 km ke? Anda nak fokus berlari 42 km? Dah sampaikan target tersebut. Bila anda sampai ada target, anda dah sampai tu, anda tolak lagi ke depan. Maknanya sentiasa mencabar diri anda. Saya rasa itu adalah tips yang saya pegang lah dari dulu lagi. Maksudnya perlu ada fokus, target dan disiplin ya untuk kita maintain that consistency tu. Tapi saya tertarik dengan Dr. Rafidah cakap tentang hormon endorphins. Tapi memang betul ya, apabila kita exercise tu memang akan keluar hormon endorphins. Jadi hormon endorphins ni memang penting untuk menaikkan mood kita ya, meningkatkan kita punya positivity. Jadi itu mungkin antara satu motivasi yang boleh kita cuba pakai ya untuk kita konsisten berlari. Sebab sebenarnya bila hormon endorphin tu keluar memang kita akan lebih ceria ya, mood kita pun lebih baik dan kita pun akan lebih mudah untuk fokus dengan kerja seharian kita dengan kita exercise ni ya. Jadi jika anda seorang yang depressed ya, exercise lah. Jika ada masalah ke apa, berlari lah kan, itu boleh membantu membaikkan mood anda untuk menjadi orang yang lebih ceria, lebih positif ya, insyaAllah. Ada soalan daripada Muhammad Amin ni, dia kata, doktor saya ada soalan. Before this saya selalu berlari minimum 3 km sehari selepas pulang kerja. Last week saya ada minor surgery untuk buang keloid. Sekarang dah 5 hari. Bila agaknya saya boleh berlari semula je doktor? Risau peluk akan melambatkan proses luka itu sembuh sepenuhnya. Keloid ni. Keloid, masalahnya keloid tu dia tak beritahu kita kok kat mana. Kat mana kan. So saya rasa elok bincang dengan doktor yang merawat. Depends also kat mana keloid you. Tak biasa je doktor akan bagi saranan yang elok lah nanti untuk anda. Okey. Soalan pada asal USM ni, kalau obese, boleh ke dia amalkan sukan larian atau kena kurangkan berat badan dahulu? Dia macam chicken and egg lah. Saya pun dulu overweight juga. Saya tidak sampai obese, tapi saya ada overweight, mungkin BMI dalam 28 macam tu. Bila saya tak ingat lah 10 tahun lepas
Jadi bukannya tak boleh, tapi ialah bila kita overweight atau obese, mungkin kita takut ada risiko juga di situ. Saya saya sarankan buat check up dululah, nak pastikan keadaan kesihatan tu sesuai. Tu satu. Dua, bukan dia menjadi kontraindikasi, boleh. Tapi mungkin ada sukar sikit lah, mungkin anda kena start perlahan-lahan ya, tapi tak ada kontraindikasi tak boleh berlari. Cuma anda kena fikirlah kalau anda obese lama mungkin ada masalah lutut, because bila obesity lutut pun ada masalah kan Nurul. So banyak osteoarthritis dan sebagainya. So mungkin saya sarankan elok jumpa doktor, bincang dulu okey tak untuk you ni. Tapi kalau orang tu obese pun dia sihat, insyaAllah tak ada masalah nak berlari. Mungkin pelan sikit lah, tapi insyaAllah lama-lama bila anda berlari anda akan boleh kurus, pelan-pelan dah kurus, insyaAllah lah. Saya doakan bolehlah tu. Macam ada pesakit saya yang ada masalah osteoarthritis kan, tapi dia nak exercise. Jadi bila bincang dengan pakar tulang suggest untuk swimming, sebab bila swimming tu dia tidak perlu mengenakan tekanan yang terlalu banyak dekat dia punya lutut kan. Jadi bila swimming tu adalah salah satu bentuk exercise untuk orang yang ada masalah sendi seperti osteoarthritis dan sebagainya. Okey, ada yang komen ya, Abdul Rahman Makmur, alhamdulillah ramai yang aktif bersukan lebih-lebih lagi berlari, tapi yang pelik sikap merokok selepas bersukan, apa faedahnya? Jadi ni memang tak berfaedah lah. Ini sangat tahu faedah, bukan takat faedah je, tak ada hukumnya apa dulu. Hukumnya memang memberikan banyak kerusakan sebenarnya ya. Jadi kalau anda dah melakukan benda yang baik seperti sukan ya, tapi lepas tu merokok, jadi it defeat the purpose lah. You dah buat exercise yang bagus, tiba-tiba merokok, lepas tu kira you merosakkan organ paru-paru you setelah you cuba nak sihatkan dia. So kesimpulannya macam tidak ada gunanya lah kepada kesihatan anda. Jadi mungkin kita boleh nasihatkan orang-orang yang perokok, kalau boleh cuba berhenti rokok. Sukan tu alhamdulillah dah bagus. So the next step is kena quit smoking ya. Setuju, sangat setuju. Okey, ada komen daripada Anis N, kata cemburu tengok orang-orang yang mampu berlari ni. Moga saya mampu berlari seperti zaman kanak-kanak saya dahulu setelah mendapat paru-paru baru. Amin. Jadi mungkin Anis N ni adalah pesakit paru-paru. Mungkin Anis N boleh share apa penyakit paru-paru yang Anis ada. Jadi memang pesakit paru-paru mereka perlu berbincang dengan doktor mereka ya, tengok tahap mana kemampuan paru-paru anda, berapa level oksigen anda, dan apakah level exercise yang sesuai untuk penyakit anda. Kerana contohnya pesakit COPD, penyakit asma, mereka ada jenis-jenis exercise ataupun senaman yang sesuai untuk mereka bergantung kepada tahap penyakit mereka itu ya. Okey, jadi mungkin ada soalan tapi tidak berapa berkaitan, mungkin kita just share jugalah. Daripada Arif Iskandar, dia kata, Assalamualaikum doktor, nak tanya, adakah kafein boleh merosakkan buah pinggang? Saya sering mengambil kopi sebagai minuman harian, minta pencerahan. Oh, saya pun suka kopi, so tak ada masalah lah. Jadi tapi kalau kopi tu anda letak berbakul-bakul gula, anda dapat kecil manis, rosaklah buah pinggang. So hati-hati di situlah. Saya rasa kopi ada masalah pun, insyaAllah. Especially yang 3-in-1 kan, kalau 3-in-1 kopi ni perlu berhati-hati ya, sebab kandungan gula biasanya tinggi ya. Kalau gula, kalori dan sebagainya. Okey, ada komen pada Ashraf, saya nak ajak kawan saya berlari tapi dia cakap dok dia tak sarankan dia berlari. Jadi mungkin kawan Encik Ashraf ni perlu check lah kot dengan doktor yang berjumpa dengan dia, apakah penyakit dia menyebabkan tak boleh berlari. Mungkin ada senaman lain yang sesuai boleh lakukan. Contohnya macam tadi saya kongsikan, pesakit yang ada masalah sendi tu dia boleh cuba untuk berenang ya. Jadi exercise ni tak semestinya berlari, ada banyak lagi jenis-jenis lain yang boleh diguna pakai ya. Okay, asal kata bagi beginner bolehlah download Night Run apps kalau tak mampu beli smartwatch. Okay, ada banyak sebenarnya app kan yang kita boleh pakai kan. Sebenarnya beginner tak payah app pun tak apa, tapi sangat banyak app, Nike lah, Garmin lah, Strava lah, macam-macam. Dan dalam app-app tersebut pun dia ajar macam mana nak mula berlari pun ada. So memang tak ada masalah lah, tak payahlah beli jam-jam mahal tu sebenarnya kalau ada. Saya pun kadang tak pakai pun jam pun. Okey. Soalan daripada Zuraida Ishak, itu masalah plantar fasciitis. Saya boleh maraton dahulu dan saya instruktor senam aerobik. Aerobik okey pula kaki saya tapi sakit bila rest. Plantar fasciitis kena bincang. Plantar fasciitis ni lama sikit lah. Saya pun pernah ada dulu ambil masa untuk ni, tak janji. Kalau tak baik juga mungkin kena tengok doktor ortopedik ataupun doktor sports medicine ke apa ke. Betul. Tengok macam mana. Tapi mungkin ambil masa lah, insyaAllah boleh baik. Saya pun pernah ada dan insyaAllah saya baik, alhamdulillah. Mungkin berbincang dengan doktor pakar tulang ya, Puan Zuraida Ishak ya.
Okay, ada daripada Sarah Talib, kalau buat kerja rumah sehingga menggunakan peluh yang banyak-banyak, adakah dikira bersenam? Dia macam ni, kalau kerja rumah tu tengoklah kerja rumah dia macam ni. Kalau buat 2 minit lepas tu berhenti, 2 minit berhenti, dah tak betul, dah tak cukup tu kan dulu kan. Tak betul tu. Saya rasa bagus, aktiviti pun ada, tapi saya rasa saya rasalah tak cukup. Sebab itulah kita berkembang kita duduk kan, so tak apa aktif lah saya rasa. Elok keluar dan buat aktiviti beriadah. Maksudnya kalau boleh kita stretch berterusan paling kurang 30 minit dan kita tengok kita punya nadi tu kalau boleh 10% daripada normal ya, dan itu adalah tanda-tanda pembakaran kalori yang terusan. Soalan daripada Panjang Berak, kalau sakit back pain, sleep disc tak boleh jogging ke? Ni kena bincang doktor pakar tulang ke? Kena bincang dengan doktor pakar, ya, sebab saya mungkin boleh sebut dari segi pengalaman. Saya pun ada juga back pain hari tu, tapi saya rasa lepas saya stretch adalah dapat informasi ataupun saranan dari doktor ortopedik. InsyaAllah saya boleh kembali berlari, tak ada masalah sebenarnya, tapi memang kena betulkan sleep disc ataupun betul-betul buat exercise dan dengar saranan mereka. Berbincanglah ya Encik Panjang Berak dengan doktor ortopedik anda ya. Humairah, macam mana nak bagi GFR kita rendah doktor bagi sakit ni? Adakah makan masa yang lama? Bagi GFR kita rendah, kenapa kita nak rendahkan GFR? Bagus. GFR rendah tu lagi bagus. Tak bagus sebab merosak buah pinggang. Jadi saya rasa untuk sakit buah pinggang jangan risau sangatlah pasal nombor GFR tu. Bincang dengan doktor apa dia sebenarnya tahap buah pinggang anda. InsyaAllah lah boleh. Jangan risau sangatlah nombor tu, saja melakukannya. Rasanya lah sebab banyak GFR yang dalam klinik kan, kita buat blood test kan nampak GFR, tiba-tiba dapat 62, lompat semua. Saya rasa jangan risau. Sebelum anda melompat-lompat, anda pergi jumpa doktor, bincang apa dia sebenarnya dia punya definisi tu. Okay, insyaAllah Okay, hello Aris, Fadila, thank you for joining us. Aris is our Medfit NY member juga. He's the aesthetic doctor among us. Thank you Aris for joining. Okey, ada soalan daripada Abu Fayyad, dia kata, boleh saya tahu kenapa bila saya berjogging tak sampai 100 meter, saya jadi tercungap-cungap bila tak cukup nafas? Adakah ia normal atau teknik pernafasan yang salah ketika berjogging? Terima kasih. Mungkin ada dua sebab tu. Satu, mungkin anda laju sangat kot. Ya, anda laju sangat. Tadi kan kita cakap pasal oksigen. Kalau anda laju sangat, oksigen requirement tu sangat tinggi. Mungkin paru-paru anda belum bersedia nak menerima oksigen sebanyak tu. Satu. Dua, teknik pernafasan anda kena betul sebab kalau anda senaman, anda kena tarik nafas dalam tarik nafas dalam dan tahu bila nak masuk keluar. Dalam tu maksudnya akan guna abdomen anda, diaphragm anda supaya oksigen tu masuk banyak dan masuk ke dalam sistem anda banyak. Jadi betulkan pernafasan di situ. Ada dua sebab tu. So sama ada anda tak fit sangat, laju sangat, dua lah, dan kena betulkan teknik pernafasan anda. Tiga lah. Okay. Prinsip Dr. Syafiqah kata, dok, saya cuma tanya untuk pengidap asma memang tak boleh berlari ke? Sebab kalau berlari sikit pun dah sakit dada. Jadi ini kita dah bincang tadi ya, Prinsip Dr. Syafiqah tentang asma. Kita perlu tahu asma Dr. Syafiqah ni jenis yang macam mana ya. Mungkin perlu pakai inhaler, tapi berbincang dengan doktor anda, tentukan anda tahap jenis yang mana dan apakah rawatan yang perlu buat. Biasanya pesakit asma kita kena berbincang dahulu, tengok kerana setiap pesakit berlainan dia punya karakteristik dia. Okey, daripada Ahmad Mumtaz, dia kata saya ada CKD and stage kidney saya dah 450 plus. Boleh ke saya bersenam macam berbasikal? Boleh, tak ada masalah. Itu pulang pada keupayaan anda lah dan apa yang doktor rawat anda cakap. Biasanya kalau pesakit saya tak ada masalah, in fact saya galakkan mereka bersenam. Okey. Pada Adam Hawa, dia kata, waktu saya seorang perokok dari 3 kotak saya dan cuba untuk berhenti. Sekarang 1 kotak 2 hari. Masalahnya dah ada rasa pedih semenjak kurang merokok. Adakah itu memang kesan daripada kurangnya merokok dan berapa lama pula kesannya? Okey, jadi jawab ni dulu. Itulah benda ni sukar untuk kita nak jawab secara online ya, Adam Hawa ya. Kita perlu tengok apakah puncanya, adakah betul disebabkan masalah merokok atau mungkin ada penyakit lain ya. Mungkin ada penyakit COPD, sebab COPD tu adalah komplikasi daripada rokok ya, dan mungkin juga ada jangkitan kuman ya. Jadi susah untuk kita nak terus blame, kita menyalahkan sebab saya kurang merokok jadi macam itu tidak berapa adil lah. Kita perlu periksa betul-betul ya. Okay, daripada Farid Latif, thank you for constantly educating Malaysia and pembelajaran sepanjang hayat. Thank you Farid Latif, thank you for joining us. Thank you. Cimki, adakah berhentikan merokok secara tiba-tiba boleh memudahkan kesihatan? Apakah nasihat doktor kepada chronic smoker?
Okey, jadi sebenarnya kita kena tengok juga pesakit itu berapa lama dah dia berhenti merokok ya. Sebenarnya ada setengah orang yang dia boleh saja tak ada masalah berhenti rokok secara tiba-tiba ya, tetapi mungkin ada orang yang akan mengalami withdrawal symptom. Maksudnya kalau dia berhenti tiba-tiba, dia ada banyak simptom-simptom withdrawal seperti kebas-kebas tangan ya, dan jatuh debar-debar. Jadi kalau boleh berbincang dengan doktor anda, tengok anda adalah jenis perokok yang bagaimana. Bolehkah anda merokok secara tiba-tiba ataupun perlukah anda secara gradual. Kebiasaannya pesakit yang saya jumpa di klinik berhenti merokok, kita akan nasihatkan untuk cuba berhenti secara gradual lah, perlahan-lahan. So, kebiasaannya kalau berhenti secara mendadak ni, badan kita agak sukar untuk menerima kejutan-kejutan yang seperti itu ya. Tapi jangan pula tapi jangan pula buat alasan tak jadikan alasan sebab dia banyak gitu, dia kata doktor kata tak boleh berhenti tiba-tiba. Itu alasan je lah, takkanlah dah 2-3 tahun tak berhenti juga. Jadi saya nak ucapkanlah kepada pokok luar sana, saya tahu susah tapi saya rasa kita kena fikir pasal kesihatan, fikir pasal isteri, anak, bini pula isteri, anak-anak anda. Kalau anda nak mereka hidup, tengok anda besar kahwin nanti nak tengok cucu dan sebagainya, anda berhentilah isap rokok. Saya doakanlah insyaAllah Malaysia perlu ada target. Betul, perlu ada target dia berhenti merokok within 2 to 3 months. Saya target nak berhenti rokok, so mungkin kurangkan gradually supaya by 3 months tu dah boleh cuba berhenti rokok ya. Jadi perlu ada target supaya kita ada proses berhenti merokok yang berkesan. Okay. Zul Rusdi berhenti merokok sebab berlari. Alhamdulillah, tahniah ya Encik Zul Rusdi. Tahniah. Nurul Elisa. Dok, mungkin soalan lari topik sikit. Sampai saya pesakit ACL, berapa lama untuk dia boleh run semula? Paling jauh pun dia boleh lari dalam 3 km je, mohon pencerahan. Yang ni rasanya perlu berbincang dengan doktor pakar ortopedik yang merawat ya. Sebab kita tak tahu kecederaan dia tu seserius mana, sebab ACL ni ada banyak tahap kecederaan dia dan operation dia pula jenis yang macam mana. Jadi berbincang dengan doktor ortopedik anda ya. Okay, soalan terakhir, energy gel, isotonic drinks ada negatif impact ke masa berlari? Energy gel, isotonic drinks. Okay. So ramai yang dah tanya saya pasal energy gel, isotonic drinks. Mula-mula dulu memang masa saya mula-mula berlari dulu kan, semua nak try lah energy gel lah, isotonic drink dan sebagainya. Tapi bukan isu saya dengan dua benda tu adalah kalori sebenarnya tinggi tu, dua-dua tu. Dan kadang-kadang kita pun tend to take ambil terlebih daripada apa yang kita perlukan. Kita berlari sikit tapi energy gel dengan isotonic drink betul berlebih. So jadi kalori nak masuk pun dah positif pula kalori tu. So saya bukan nak kata tak ada negative impact ke apa, tapi saya rasalah kalau anda dah ada training yang elok, sebenarnya benda tu semua tak perlu. Kecuali anda memang pelari yang ada nutritionist, ada pelari Olimpik dan sebagainya, mungkin dia ada kiraan betul-betul berapa anda perlukan. Jadi kalau macam saya yang lagi marathon yang 5 jam setengah full marathon tu, saya rasa saya tak ambil pun benda tu semua. Tak ambil lagi dah, sebab saya rasa kalori lebih. Saya rasa kalau isotonic sebenarnya kalori lebih. Kalau saya minum lagi gula dia banyak banyak. Hati-hatilah. Okey, soal merokok ini membawa penyakit juga, bukan pada si perokok tapi orang sekitar perokok. Betul ya, Nurjina Ahmad Khalid, sangat betul. Baiklah, nampaknya kita pun dah menghampiri sesi perbincangan kita ya. Mungkin Dr. Nabila boleh share take home message kepada netizen ya tentang isu berlari ni. Okey, saya haraplah ya, bukan netizen berlari pun tak perlu berlari, tapi kalau jangan lupa praktikkan gaya hidup sihat ya, dan apa-apa jenis tanaman diperlukanlah, tak kira lah berlari atau tidak. Saya pilih berlari sebab saya rasa itu senang bagi saya dan tidak mendatangkan kesusahan atau kepayahan. Boleh pakai kasut dia terus berlari di tepi rumah. Tapi saya rasa kalau nak mula kena ada target. Pelan-pelan kita tahu keupayaan diri anda, kena ada target dan tetapkan pada target tersebut, semangat, berdedikasi, dan insyaAllah kita akan capai apa yang kita nak. So saya dengan ini saya pun nak ucapkan good luck ataupun selamat wajah jaya kepada rakyat Malaysia. Saya nampak, saya dah 10 tahun lebih berlari, saya nampak lebih ramai yang praktikan gaya hidup sihat banding 10 tahun dahulu. Saya pun juga nak cakapkan tahniah lah kepada rakyat Malaysia. InsyaAllah kita semua menuju ke arah kebaikan semua.
InsyaAllah. Terima kasih ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Dr. Rafidah ya kerana sudi meluangkan masa dan ilmu ya kepada kita semua. Saya harap netizen dapat memperolehi banyak manfaat daripada perbincangan kali ini ya. Terima kasih juga kepada para netizen kerana bersama-sama kita. Kita jumpa lagi dengan Dr. Rafidah pada minggu depan. Minggu depan topik hangat ya Dr. Rafidah, suplemen dan kesihatan paru-paru. Kita akan bincangkan dengan lebih detail lagi insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi pada hari untuk perbincangan yang lebih bermanfaat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.